Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, hai semua. Selamat tengah hari. Salam sejahtera kepada penonton setia Wanita hari ini. Bersiaran untuk tanggal 9 Oktober 2023. Hari ini hari Isnin, bertemankan saya Uyaina Arsyad dan rakan tugas saya yang cukup cantik Sukita Chandra. Terima kasih Yana, dan apa khabar anda semua? Baru sahaja kembali bekerja dan memulakan rutin-rutin mingguan anda setelah menghabiskan hujung minggu. Kami berharap anda tidaklah rasa penat-penat, lemau dan lesu sebagainya. Kita bangkitkan semangat kita. Terus bersama kami sepanjang 1 jam. Sebenarnya saya adalah sedikit lemau tadi, tapi bila masuk bilik makeup, sembang dengan makeup artis kita Kak Ida, Kak Yati dengan kawan-kawan yang lain. Ada Haziq tadi, Dayah Bakar tadi. So dia rasa bersemangat sikit. Panaskan badan kita. Panaskan badan kita. Okey, baik. Kita nak memulakan siaran hari ini juga dengan mengucapkan salam takziah kepada keluarga dan kenalan rapat peserta kejohanan Triathlon Ironman Langkawi Malaysia, Muhaini Mahmud, yang berusia 44 tahun yang telah pun meninggal dunia di Hospital Sultanah Malihah HSM Langkawi petang semalam. Dan beliau telah pun dikejarkan ke HSM selepas hampir lemas ketika mengambil bahagian dalam disiplin renang di Triathlon Ironman Langkawi Malaysia. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Muhaini dan semoga rohnya ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman di syurga, insya-Allah. Baik, dan Yana, berita dunia yang kami ingin juga kongsikan bersama dengan anda dan mungkin anda pun sudah membaca di mana semenanjung Gaza berdepan dengan detik paling teruk dalam 15 tahun dan update terkini Yana dan penonton sekalian adalah angka korban di Gaza meningkat kepada lebih 400 dan di Israel 600. Lebih 123,000 rakyat Palestin hilang tempat tinggal. Jadi sama-sama kita doakan yang semua ini akan terhenti. Betul. Sama-sama kita doakan yang akan datang hari-hari yang baru, hari-hari yang lebih elok dan indah buat mereka yang sedang mengalami situasi yang kita semua tidak boleh bayangkanlah apa yang mereka sedang lalui. Dan kepada anda, kalau yang nak menyalurkan sumbangan, salurkan ke saluran yang betul. Lihat dulu sebelum memberikan saluran, dan juga kalau tidak boleh memberikan saluran, tidak apa. Ingatlah mereka dalam doa kita setiap hari. Baik, itu berkenaan dengan isu semasa dan juga isu berkaitan dengan dunia. Kita kadang-kadang ni dalam kehidupan kita ada perkara yang kita perlu letakkan titik noktah dan tinggalkan di belakang. Ya, betul. Saya setuju dengan awak. Jadi saya nak letakkan noktahnya, saya tak pandai nak nyanyi-nyanyi, nak menghiburkan penonton. Tapi kita ada seorang di studio kita yang sudilah berkongsi bersama dengan kita mengenai lagu terbarunya, iaitu Ternokta. Assalamualaikum. Apa khabar Aisyah? How are you? Sihat. Looking so beautiful. Terima kasih Aisyah. Terima kasih. Stylish dengan rambut, baju dan sebagainya. Baik Aisyah, Ternokta. Mungkin Aisyah boleh kongsikan bersama dengan kami dan penonton sekalian, apakah sebenarnya maksud di sebalik lagunya? Adakah sama dengan apa yang Yana kongsikan Full tadi? stop. Yes, seperti apa Kak Wira cakap tadi, betul-betul full stop. Ternokta, it means macam kita kena lepaskan seseorang yang kita masih sayang. Di inti dia macam itulah. Aduh, sedihnya. Adakah berkaitan dengan jalan kehidupan seorang Aisyah Retno atau macam mana? Okey, untuk nak kena dengan lirik tu 60% ada. Kita kenalah experience benda tu sebab 60%, kita 60% dia ada ratio tau. So I think 60% ada sebab I jalani that puppy love life, ups and downs. Tapi macam still muda lagi, tak faham lagi dengan lebih mendalam. So that's why I rasa nak luahkan perasaan, I tulis lagu and terhasillah Ternokta. Okey, tapi dalam 60% tu Aisyah, bagaimana Aisyah mendalami lagu ini supaya ia sampai bila mereka yang mendengar ini macam, oh memanglah saya rasa, walaupun saya mungkinlah pengalaman hidup 20% sahaja, rasalah daripada betul 20% je. Putus cinta. Tak ada. Tapi tak mungkin Aisyah. Alright. As for me personally, untuk cara I mendalami adalah I melaksanakan kolaborasi with a lot of composers dan I stumble upon
these talented composers, which is Firdaus Rahmat dan Hanis Rafi. Kami bekerjasama dan rupa-rupanya lirik yang I nukilkan tu, diorang dua pun boleh relate, pernah dalam situasi tu. That's why I minta tolong diorang untuk sama-sama mendalami lagi lagu tu. Dan terhasillah lagu Ternokta ni hasil ciptaan kami bertiga, alhamdulillah. Dan muzik video ni, adakah ianya oleh arahan Aisyah sendiri ataupun siapakah yang terlibat dalam pembikinan muzik video ni? Okay, so mainly director dia adalah daripada Caesar Lab Production, nama dia Nas. So idea tu kita gabungan lah, idea kita berdua. Aisyah sebenarnya nak idea yang macam orang tu kiranya dalam muzik video ni orang tu curang dengan Aisyah. Yes, and then eventually I found out yang macam I dicurangi. So it's like that lah, it's like that, but macam adalah penukaran sikit yang berlaku. Sebenarnya I pun macam kuat stress, depressed dalam ni. It's all about drama lah. Tapi dalam tu je kan yang sedih dan depressed. Dalam tu Aisyah je. Sekarang dalam tu je. Tapi mungkin bagi mereka yang menonton dalam drama itu adalah juga kebenarannya. Betul. Baik. Dan Aisyah, mungkin Aisyah boleh kongsikan juga perkembangan terkini Aisyah. Okey, perkembangan terkini Aisyah. Aisyah baru pakai braces. Adakah itu perkembangan? Okey, tak ada. Jadi perkembangan terkini Aisyah, insya-Allah Aisyah akan mengadakan beberapa kolaborasi konsert bersama artis-artis Indonesia. Kita ada insya-Allah dalam minggu ni ada Firsa Besari yang akan berlangsung di ZEP Kuala Lumpur, dan Keisha Levonka juga yang tak ingin usai tu. Dan insya-Allah Aisyah slowly belajar daripada mereka lah macam mana cara perform diorang on stage dan sebagainya. Dan insya-Allah Ternokta ni adalah salah satu lagu preview yang akan berada dalam EP Aisyah insya-Allah November. Wow, sangat-sangat aktif Aisyah Redno kita. Doakan insya-Allah. Kita doakan selamat maju jaya untuk Aisyah dan semoga dapat menghasilkan lebih banyak lagi karya-karya hebat yang dekat di hati masyarakat. Amin. Thank you kakak. Ternokta ni Saya nak dengar, Saya pun nak dengar. Jadi silakan Aisyah. Thank you. Ternokta daripada Aisyah Redno. Ternokta. Thank you so much. Bye-bye. Wanita hari ini, terimalah Ternokta. Bila terbitnya sang fajar, kau tiba hadir cerita cinta kau dan aku, detik demi detik yang berlalu masih ku rasa ada kabarmu, tetapi semesta tak mengizinkan kita bersama melepaskanmu. Walau ku sakit sayang,
Terima kasih. Yana, rasa terbuai-buai mendengar lagu Aisyah Retno tadi. Dah ternok ke belum? Mungkin dah. Okey, baik. Pada hari Isnin ni kami nak bawakan satu lagi topik yang cukup menarik. Rata-rata ramai yang dah memberikan pandangan mereka di laman Facebook Wanita Hari Ini TV3. Tapi sebelum tu Sugi, sebelum itu kami nak ajak anda semua untuk menghubungkan sel-sel otak kita ni. Saya fokus ni. Apa Kita yang nak perlu saya ajak anda lakukan? untuk melihat gambar ini dan cuba teka apakah yang ditulis di gambar ini, dan penerbit kami kata kalau nak baca gambar ni kena kecilkan mata. Jadi anda yang sedang menonton sekali tu kecilkan mata untuk tengok. Katanya ada kaitan dengan topik kita pada hari ini. Saya kecilkan mata. Saya nampak dah. Saya terus tak nampak apa-apa. Itu tutup mata. Tak, saya rabun. Saya tak nampak. Okey, tak apa. Awak dah dapat lah. Saya dah tahu. Saya cakap kalau nak nampak tu saya kena off camera, pergi dekat skrin. Tapi tak apa. Mungkin penonton boleh membantu saya. Okey, kalau anda dah dapat baca, apa kata kalau anda komen dulu apa agak-agaknya gambar tu tulis. Tapi awak memang tak nampak Tak. Oh ya ke? Saya bagi tahu Okey, boleh. Tanya producer. Boleh ke producer? Dah boleh bagi tahu? Boleh bagi tahu Boleh. Okey. Jawapannya adalah pinjam dulu 100. Apa ni terus pinjam dulu 100? Bukan saya gambar tu. Gambar tu tulis pinjam dulu 100. Okey. Tapi boleh. Untuk awak mungkin saya fikir 2 kali. Tapi untuk Raja Urhan boleh terus saya bagi. Ya ke? Kalau Raja Urhan terus bagi. Boleh. Lepas ni boleh guna anak lah nak pinjam duit kat orang. Baik, dan itulah topik yang kami bawakan hari ini. Salah ke tak bagi pinjam? Yana, kalau duit saya suka hati saya lah, saya nak bagi pinjam ke saya tak nak bagi pinjam kan? Ya ke suka hati? Patutnya awak ada tanggungjawab. Kalau awak bertanggungjawab kepada orang di sekeliling, terutamanya ahli keluarga ataupun kawan baik, kalau awak ni juga orang yang baik, awak mesti akan memberikan pinjaman tersebut. Kita akan berhenti berehat seketika kerana saya kena fikirkan apa yang Yana katakan tadi. Tapi dalam gurauan kami ni, kami nak mengajak anda untuk berkongsi komen-komen anda. Betul ke ada tanggungjawab terhadap keluarga kita, rakan-rakan kita? Tak betul ke kalau macam apa yang saya katakan tadi? Duit saya suka hati saya lah. Anda pula apa pendapat anda? Ayo kongsikan bersama dengan kami di laman Facebook Wanita Hari Ini TV3. Kalau belum follow kami tu, follow lah di Instagram, di TikTok dan juga di Facebook Wanita Hari Ini TV3. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Bagilah 100, bagilah pinjam. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Adam tu memilih sangat. Punya duit mah. Tak banyak pun. Nanti dapat duit bayar balik. Jangan buat senyap je. Macam orang tak pernah bayar. Orang siap bagi duit belanja lagi kat Mama kan? Memanglah Adam kena bagi. Kalau tak, Mama nak makan apa? Adam seorang je anak Mama tau. Kenyang. Nak pinjam husband ni boleh tak? Dia ingat husband kita ni apa? Patung? Boleh pinjam-pinjam? No! Lain. Wak. Awak ni kenapa? Okey, itu tadi sedikit sebanyak sedutan drama Aku Tanpa Cintamu. Seramlah nak pinjam husband pula. Bahaya. Okey, baik Yana. Sebelum kita kenalkan tetamu-tetamu di studio, apa kata kita bacakan dululah komen-komen dari penonton ya. Zinat Man kata boleh pinjam tapi kena janji sign dulu dalam buku 555, buku kecil hutang. Legend buku ni. Budak zaman sekarang tak tahu. Tak tahu. 555. Okey, Mak Iton kata, saya kalau lebih saya bagi pinjam. Dalam hati ada kau bayar tak? Ada tak ada tak apa. Tapi kalau biasa-biasa saya cakap nak pinjam boleh, tapi bayar balik boleh tak? Terpulang. Mak Itun, kemain Mak Itun. Okey, teruskan menghantar komen-komen anda di Facebook Wanita Hari Ini, dan kita pun nak meminjam kepada 3 orang tetamu. Tengok siapa yang nak bagi dulu. Baik, kita bersama dengan 2 orang rakan selebriti. Sebenarnya 3 rakan selebriti lah kan. Betul. Kita bersama dengan Linda On, Acong dan juga Encik Amin Idris yang semua juga merupakan seorang perunding motivasi. Terima kasih. Sehat ketiga-tiganya? Alhamdulillah. Tapi tak bawa cash. Bagi tahu awal lah. QR code boleh. Handphone tertinggal. Handphone
Tak ada lain. Lain tak ada. Okey. Boleh guna, ada caranya. Kita dah nampak dah masing-masing ni macam ada tersembunyi cerita-cerita berkenaan dengan nak bagi pinjam duit dekat orang. Tapi rasa macam kalau tak bagi tu adakah kita yang bersalah pula? So nak memulakan perbincangan kita pada hari ini, mungkin kita tanya dululah kepada Kak Linda On kita. Okey. Dia pandai bawa tadi. Yes. Tak, jangan risau. Linda dulu. Tak minta duit, tak minta duit. okey. Tapi pernah ataupun tidak berada dalam situasi yang kita nak memberi pinjam kepada orang, tapi kita berada dalam dilema, kadang-kadang rasa bersalah pun ada juga sebab tak bagi pinjam disebabkan oleh faktor-faktor yang tertentu. Pernah tak? Pernah. Tapi bagi saya kalau orang pinjam tu setakat RM100, RM200 tak ada masalah. Oh, pinjam dulu 100 boleh lah. Boleh, tak ada masalah. Terus dihalalkan kalau tak Pinjam dapat balik. Dia macam ini tau. Abang saya pernah beritahu dengan saya sebab suatu ketika dahulu pernah ada seorang ni dia kerap call adik-beradik kita untuk pinjam duit. So memang dia jenis yang pinjam duit takkan bayar. So my brother nasihatkan kat saya, dia cakap, "Okay Linda, macam gini. Faham orang pinjam duit ni dalam keadaan kesusahan. Tapi terpulang pada Linda kalau nak pinjamkan. Tapi kalau you ada rasa takut dan risau kalau dia bayar atau tak, bagi berapa yang you mampu, halalkan." Jadi bagi kat dia, kalau orang tu nak bayar, bayar. Kalau dia tak bayar, dah kira halal. Contohnya nak pinjam sampai RM5,000. Sebab kita rasa macam banyaknya nak pinjam, takut dia tak bayar. Kita pula rasa macam kita yang tak tenang sebab dia tak bayar kan. Lalas kita pula minta menagih hutang. So abang saya cakap, okey kalau Linda mampu RM2,000, bagi. Tapi halalkan. Jadi senang kerja kita ni. So itu konsep saya lah. Baik. Tapi kalau setakat 100, 200 tu tak apalah. Wahai netizen. Okey. Sudah kan. Habislah Dah kalau buat public announcement. Itu adalah mungkin tagline. Selepas ni semua orang yang jumpa Linda On, Pinjam 100. pinjam Lepas ni kena tulis semua. Kena tulis. Banyak. Tapi kan saya pernah dalam situasi yang seperti Kak Linda kongsikan tadi. Saya pun dalam dilema sama ada nak memberi pinjam ataupun tidak. Dan seorang rakan saya kata terpulang kepada awak. Awak fikir kalau awak nak bagi, awak bagi. Kalau tak nak bagi, jangan bagi. Itu pilihan awak. Dan bagaimana pula dengan Acong sendiri? Macam Yana kata, ia dilema. Tapi kadang-kadang bila kita membuat pilihan untuk tidak memberi pinjam, kita rasa serba salah dan itu satu perasaan yang kita tidur pun kita rasa rimas lah macam alamak, mungkin aku tadi patutlah bagi dia kan. Tapi sebenarnya tak bagi pun tak apa. Betul. Tak, semua orang pernah melalui situasi macam ni kan. Betul. Lebih-lebih lagi macam kita, kebanyakan kita macam selebriti. Even kadang dekat media sosial kita, yang tak kenal pun Betul. pernah DM kita. Minta tolong itu, minta tolong ini, minta tolong itu nak kan. beli susu anak. Ya, betul. Sebenarnya nak bayar motor. Saya benda tu yang bila dia mention susu anak, itu benda tu akan jadi macam dia akan kacau kita punya mood swing tu satu hari tu. Jadi macam nak bagi kita, nak bagi, tak nak bagi. So saya akan cut benda tu, tak nak pening kepala. Saya bagi, tapi bukan amount yang diminta. Ni saya bagi ikhlas. Tak bayar pun tak apa. Niat saya membantu kat situ lah. So, sebab saya tak nak serabutkan kepala otak. Tapi itu time ada lah. Time tak ada, kita cakap terus terang. Saya pun tak berapa nak ada. Kalau awak ada lebih, saya nak minta awak pula. Itulah. Bijak macam tu. Boleh guna. Betul. Sebab kita tak nak spoilkan kita punya mood satu hari kan. Kadang bukan satu hari, esok lusa. Alamak, tak bagi. Habis anak bini dia tak makan ke? Takkanlah pasal aku. Jadi kita jadi bersalah kan. So saya akan bagi tapi bukan amount yang dia minta lah. Macam kata kalau dia cakap boleh tak minta 500. Saya bagi tapi saya bagi yang saya sekadar yang saya mampu, tapi ini ikhlas, saya sedekah. Tapi kalau tak bagi kan, pernah tak rasa macam rasa tak tenteram tu? Itu yang saya cakap. Bila tak bagi, dia akan kacau tu. Bukan hari ni, esok lusa jadi macam kena juga bagi. Dia last kali katalah dah 2 hari tu baru tak tahu. Hari ketiga tu kita tengok balik mesej. Bagi je lah. Kita tanya dah selesai ke masalah? Kalau tak selesai, okey ni saya dah transfer dah. Tak bayar-bayar pun tak apa. Ini saya sedekah. Okey, baik. Sugi, apa yang Kak Linda Rabacon cerita ni kan, mungkin dari sudut kalaulah mungkin dari sudut orang yang kita tak berapa dekat, tak berapa rapat ataupun mungkin stranger, orang kita tak kenali minta, okey bolehlah kita bagi sekian-sekian. Tu tak tahu maklumat dia pun kan. Tak tahu pun maklumat dia. Tetapi adakah rasa ni akan berbeza sedikit
kalau ini adalah ahli keluarga kita, kalau ini adalah kawan baik kita, yang mungkin kita tahu keadaan dia macam mana dan kita juga tahu perangai dia ni macam mana. Kalau dah diberi sekali, dua kali dan mungkin berkali-kali. Jadi timbullah persoalan, salah ke kalau tibanya satu masa tu aku tak bagi? Macam mana Cik Min? Kita kena faham dulu prinsip formula umum dulu. Kita hidup beragama ni asasnya agama menekankan kita sesama manusia kena tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita tolong-menolong dalam perkara baik dan takwa. Dan ada hadis Nabi sebut man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kalau seseorang tu dia menolong seseorang yang dalam kesusahan di dunia, Allah Azza wa Jalla akan tolongkan kita bila kita susah di akhirat. Dan hadis tu Nabi sambung lagi, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang meringankan beban seseorang itu yang di dalam kepayahan kesusahan, Allah Ta'ala akan meringankan beban kita di dunia dan juga di akhirat. Kita ni banyak dosa. Kadang-kadang ibadah kita tak tahu mana pun kan. Saya ni pun tak banyak ibadah sangat. Tapi bila kita tolong orang itu akan jadi bonus menampung ibadah kita yang lompang di akhirat kelak. Itu prinsip asal. Dan bagi orang nak bagi hutang ni, dia ada juga beberapa adab dia. Pertama disebut dalam Quran, iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Bila kita nak bagi hutang pada seseorang pada tempoh tertentu, tulislah. Tak kira lah anak beranak ke, BFF ke, top fan Facebook ke kan. Tak kira. Tulis. Inilah buku 55 tadi. Yang ni yang masuk buku 55 tadi kan. Ataupun ialah ada yang buat dekat Microsoft Excel ke apa. Yang penting tulis. Walaupun alah ada kawan baik aku insya-Allah lillah taala, tak adanya. Manusia ni bila hutang, bila nak bak minta, kita WhatsApp dia hari ni, semalam dia balas. Bila bak minta betul tak? Tapi bila dia nak minta kita, bila kita minta dia balik, kita WhatsApp hari ni, nak suruh dia reply ni, kita kena WhatsApp dia tahun lepas. Nak sebut sikap, kadang-kadang orang lupa. Kena tulis. Pertama. Okey, yang kedua, wa in kana dzu usratin. Kalaulah orang yang berhutang tu dia ada apa orang Arab kata musyaqqah, apa kesusahan yang dia tak jangka. Unconquerable obstacle kan. Dia memang janji nak bayar dalam tempoh tertentu, tapi tiba-tiba kena tipu lah, rumah kena pecah lah. Dia tak mampu nak bayar pada waktunya. Allah Ta'ala sebut fanaziratun ila maisarah. Maka berilah waktu expansion untuk dia bayar. Tapi ayat tu cantik. Fatasaddaqu. Kalaulah dia tak mampu bayar juga, bersedekahlah. Kan? Itu lebih baik kalau kamu mengetahui. Dan kalau kita halalkan dalam tempoh sebelum tamat tempoh, umpama kita telah bersedekah separuh duit yang kita bagi. Dan kalau kita halalkan selepas tamat tempoh, dia tak bayar lagi kan? Kita halalkan. Seolah-olah kita telah mensedekahkan seluruh harta kita. Itu untuk orang nak bagi hutang. Sebab saya tahu Yana dengan Sugi mesti kata, macam tu seronok nak hutang kan. Let lu, saya tunggu soalan seterusnya. Betul, bila kita beri ni memang sentiasa kita diingatkan beri dengan penuh keikhlasan. Tapi dalam keikhlasan tu kita tidak mahu rasa seperti kita yang bersalah kan. Dan banyak lagi kita nak tanyakan pada ketiga-tiga tetamu kita dan banyak juga komen-komen anda yang sudah anda kongsikan. Tapi sebelum itu, apa kata kita dengarkan juga pendapat orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Tak 100 lah. Ayo. Okay, for me, it depends on individual. Siapa yang nak bagi tu. Kalau you percaya dia, why not you bagi kan? Tolong orang tak salah. Tapi kalau you rasa you kurang percaya dia ataupun you lebih memerlukan duit tu, it's not wrong to say no. Itu depends dengan konteks lah. Kalau you pinjam duit dengan kawan, kalau dia selalu bagi duit balik, okay. Kalau dia your own keupayaan kan lah, your own kalau you ada extra money, okay je kalau you nak pinjam duit. Bagi saya tak salah untuk kita bagi barang kita dipinjam orang. Cuma it depends on barang apa yang nak dipinjam dan attitude peminjam tu tersebut. Dan kita sebagai pemberi ni kita kena letak limit dan peminjam tu sendiri pun kena letak limit dekat diri dia lah.
sebagai manusia kita should build our boundaries kan. Selalu saya cakap, sorry, saya ada responsibilities yang lain, saya tak dapat pinjam duit. InsyaAllah mungkin in the future saya dapat, tapi sekarang tak dapat. Okey, pada pandangan saya, ada certain point wajar, ada certain point tak wajar. Sebab apa? Sebabnya kalau kita pinjam dan kita pulangkan pada tempoh yang dijanjikan dan tak ada masalah. Of course akan ada orang yang macam tu sebab bila kita keep on bagi, so dia dah terbiasa. So dia tak nak berusaha sendiri. So kalau orang macam tu, that is where kita kena cakap no. Saya suka yang terakhir tu dia kata. Bila orang macam tu, that is when kita kena cakap no. No means no. Okey, baik. Body language. Sebelum kita tanya kepada tetamu kita yang lain pada hari ini, okey, kita nak baca juga komen dari rakan kita di Facebook. Yang saya rasa komen ini sangat-sangat menarik. Dari Direct Farhan, dia kata, saya tak bagi pinjam kerana risau kawan tak nak ganti balik. Risau kawan ganti lambat. Walaupun hutang RM100 sahaja, tapi tunggu 3 atau 4 tahun baru bayar balik. Saya tidak ada duit lebih. Risau terus jadi gaduh sebab banyak kali suruh kawan bayar balik hutang saya. Okey, mungkin kan dalam apa yang kita dah bercerita tadi tu kan, konteks mungkin kita ada lebih. Yang kita tidak kisah ataupun tidaklah terlalu mementingkan kalau seseorang itu tidak membayar apa yang kita dah pinjamkan ataupun kita nak menghalalkan. Tetapi buat mereka yang mungkin rasa terdesak juga. Mereka yang kadang-kadang pun cukup-cukup sahaja. Mereka yang sebenarnya nak bagi hulukan tu pun dia dah menggeletar tangannya kerana fikirkan keadaan diri yang mungkin dia pun ada banyak komitmen yang perlu ditanggung. Jadi dalam keadaan begini kan, salah ke kalau kita tak bagi pinjam? Sebenarnya duit kita kan. Okey. Kita berpasal lah. Dia berbalik kepada betul. Tak salah. Kalau pentingkan diri kita sendiri, betul. Memang dalam kehidupan pun kita mesti pentingkan diri kita sendiri. Kita susah siapa nak tolong. Kan? So itu duit kita, terpulang nak bagi atau tidak. Tapi atas sifat keprimanusiaan, ihsan, belas kasihan, kat situlah yang kita start rasa bersalah bila orang minta kita tak bagi. Itulah yang balik semula pada konsep yang awal tadi saya pakai. Bagi je kalau kita berduit. Tapi kalau kita tak berduit dan awal-awal cakap minta maaf, saya sendiri ada sekian. Soalnya kadang-kadang orang nampak kehidupan kita ni luxury tau. Nampak macam mewah. Lepas tu kadang-kadang dia salahkan pula. Pinjam 100 tak boleh tapi pergi Port Dickson. Betul. Pinjam 100 tak boleh. Tapi beli kek tu RM15 harga. Aduh sakitnya tu. Berbalik kepada suka hati aku lah. Beli pula iPhone 15 Pro Max. Kata tak duit kan. Ini ada kawan saya baru datang bulan lepas. Dia datang kat restoran saya. Lepas tu dia berbual lah. Dia cakap ada seorang perempuan ni nak pinjam dia RM10,000. Wow. Lepas tu dia tak bagi. Perempuan tu minta. Lalas dia ni memang tak nak bagi. Memang konsep dia tak bagi pinjam duit. So dia pergi bercuti dengan keluarga dia, pergi luar negara. Perempuan ni stok dia. Pergi bercuti boleh. Keluar dengan anak-anak boleh. Beli kereta baru boleh. Dah membuatkan orang yang tak pinjam duit ni rasa bersalah. So dia tanya, ni dah salah ke tak nak bagi pinjam? Saya cakap, it's your money. Terpulang you nak pinjam ke tidak? Betul-betul benda ni terpulang pada si peminjam dan terpulang pada si peminjam melihat pada orang yang meminjam. Sama macam bank menilai kita lah. Dapat loan ke tidak? Sesuai atau tidak untuk dapat loan. So kalau kita nak bagi pinjam, kita tengok orang ni sesuai ke tidak? Agak-agak boleh bayar ke tidak? Kalau tak boleh bayar, apa yang kita boleh tolong? Dan sama juga dengan orang yang nak meminjamkan tu, kita ni jenis apa? Kita ni okey ke tidak? Ada duit ataupun tidak? Kalau ada duit, memang bagi, tak apa. Tak bayar pun tak apa. It's okay. Kalau kita pun jenis macam, ya Allah Tuhanku, dia pinjam 100 bila lah nak pulang balik? Bila lah? Dia pinjam 100, aku tinggal RM1 ni, tolonglah bayar cepat. Betul, nak tolong orang tu pahala, sedekah apa semua. Tapi kalau kita sendiri terdesak lah kita pula pinjam orang. Itu satu hal. Kita jadi susah sampai anak beranak kita pun sampai tak boleh nak makan. Itu kita. Tapi itu yang menjadi masalah seperti yang Jana katakan. Ada orang memang terdesak dan susah. Walaupun mereka susah, ada yang sanggup membantu. Tapi kalau kita susah, kita jenis yang bukan nak hebohkan. Saya ni susah lah. Tak ada. Kita diam je. Ada orang macam tu memang kalau dalam kesusahan, diam. Selesaikan masalah secara secara peribadi dan sendiri. Tapi itu pun boleh jadi masalah kadang-kadang bila tak bagi pinjam. Acung pernah tak mengalami situasi? Saya macam tadi Lina cakap kan, nak pinjam tak ada, cakap tak ada, tapi pergi holiday pula. Jadi macam tadi itulah. Jadi macam tadi itulah. Kita jadi macam
dia ni ada kena-mengena dengan aku ke tak ada ni. Kan jadi kena Kau sibuk apa hal? Kau sibuk apa hal? Dah rasa dia macam okey, sekarang macam ni, okey aku boleh tolong kau tapi boleh printkan 3 bulan payslip tak? Sebab kita nak tengok dulu. Nice one. Okay, dah macam bank lah ni. Kita nak macam bank pula. Bagi print payslip 3 bulan tengok. Nak tengok dulu dah kita stalker dia pula. Sebelum-sebelum ni mana dia pergi. Dia pergi holiday ke, dia ada buat bantuan misi kemanusiaan ke, dia bantu orang ke apa ke. Padanan. Baru kita boleh tolong. Tapi kadang-kadang juga profession anda sebagai selebriti ini juga menjadi satu masalah kadang-kadang kan bila tak bagi pinjam. Kau ni selebriti takkan tak ada job, tak ada duit ke dah bagi pinjam. Tak ada job, tak ada job. Masalah juga. Dia orang tak tahu kita ni. Kita dah lama terpenuh. Dia akan nampak kita senang. Nampak macam ni kan. Cuma satu je saya fikir. Andai kata kita di tempat mereka betul-betul memerlukan terdesak RM100 ni lah perlu untuk beli susu anak untuk itu yang kadang-kadang buat kita rasa macam ya Allah, kalau saya di tempat dia macam mana sampai terpaksa tak malu lagi nak pinjam orang duit kan. So benda tu yang buat kita rasa bersalah sebenarnya. Baik. Dan saya nak baca salah satu komen oleh rakan kita di Facebook oleh Syasha yang kata yang meminjam memang syok lah. Tapi yang bagi pinjam boleh merana. Silap-silap bila minta balik kena maki weh. Bagi pinjam duit tak bayar. Bagi pinjam barang jahanam. Okey, dan ini nak berbalik kepada apa yang Abang Kak Linda kongsikan tadi. Guilt trap. Okey, kita tak memberikan pinjaman tersebut. Lepas tu kita nikmati kehidupan kita sama ada meluangkan untuk keluarga, pergi ke sana ke sini, beli itu dan ini untuk diri kita. Kemudian dia pula tiba-tiba cari balik kita, pergi sini boleh pula, ni pula ada duit. Guilt trap ni Encik Amin. Macam mana sebenarnya kita ni sebagai peminjam khususnya, kalau orang dah tak nak bagi pinjam tu, janganlah duk guilt trap orang pula. Pertama, saya bersyukur kerana saya duduk di kalangan orang-orang yang berhati perut. Maknanya bila kita pertama saya setuju yang Kak Lina sebut. Kita punya pasal lah duit kita. Pertama kan? Dan pada waktu yang sama, kita rasa salah bila tak tolong. Itu juga satu petanda kita berhati perut. Maknanya kita manusia. Kita ada perasaan, bukan hati kering. Cuma dalam bab ni, bila harta kita berhak ke atas harta kita. Okay. Dan orang yang nak meminta hutang tu, saya nak bagi tahu beberapa nasihat. Pertama, bila kau nak minta hutang, pastikan kau betul-betul memerlukan. Kalau sesaja tak, agama memang tak halang berhutang. Tapi agama bagi kebenaran berhutang bersyarat. Kena perlu. Bila tak perlu, tak boleh berhutang. Kedua, bila kita berhutang, kena ada keazaman untuk bayar semula. Sebab orang yang minta hutang, tapi dah ada niat tak nak bayar, ataupun sengaja melengah-lengahkan, atau memang tak bayar langsung, pertama, akibatnya akhirat kelak dia akan bertemu dengan Allah. Nabi sebut laki Allahu sariqan. Dia akan bertemu dengan Tuhan keadaan dia dianggap sebagai pencuri. Dan lebih menakutkan, kena ingat dalam sirah pernah Nabi nak solat jenazahkan satu mayat. Nabi tanya para sahabat, dia dah bayar hutang belum? Sahabat Nabi kata dia tak bayar hutang lagi. Nabi suruh orang lain solatkan. Nabi tak nak solat jenazahkan orang yang tak bayar hutang. Bukannya Nabi tak nak solat langsung, sebab bila Nabi solat jenazah, maknanya Nabi telah bagi syafaat untuk dia ke syurga. Tapi sebab dia tak bayar hutang, Nabi tak bayar. Nabi tak solat jenazahkan dia. Malah dalam hadis sebut dalam Sahih Bukhari, Nabi sebut orang yang tak bayar hutang, roh dia tergantung. Malah sampai satu tahap amalan dia tak diterima. So orang yang nak berhutang ni kena make sure dia kena ada niat nak bayar hutang. Bukannya macam, aku tak sure boleh bayar ke tak. Berbalik kepada yang nak beri hutang ni, kalau dia rasa bersalah, dia ada beberapa alternatif. Pertama, bagi berapa yang ada. Kedua, kita bagi alternatif. Kan, okey, you boleh pergi ke sekian-sekian, di sini ada tempat untuk minta bantuan. Pusat zakat ke, NGO ke. Kita bagi alternatif. Kalau dia tak nak juga, itu tanda dia pemalas. Baik. Nak senang je hidup minta je kan. Come on lah. Ya, betul. Dan bercakap mengenai hutang ni, Encik Amin, seperti yang Yana kongsikan dari konteks ataupun sudut ahli keluarga ni, hutang ataupun pinjaman ini boleh menyatukan keluarga ataupun memecah belahkan keluarga. Saya berpegang kepada
prinsip kalau family berhutang saya agak susah nak bagi. Okey, mungkin Cik Amin boleh kongsikan Susah nak bagi, kenapa? tak? Susah. Saya kalau family nak berhutang susah nak bagi. Okey. Kalau saya bagi, saya akan halalkan terus. Sebab bila family berhutang, kita nak minta sebesar lahu. Yang jadi gaduh Dia boleh jadi gaduh adik-beradik. Lagi tak best kan? So kalau dia nak pinjam, kalau saya boleh bagi, saya bagi terus. Tak ada pinjam-pinjam. Kalau saya rasa saya sendiri pun cukup-cukup untuk bayar rumah, bayar kereta, anak-anak semua, saya kata, let lu, saya jawab. Tak ada pitih. Tak ada pitih. Mula-mula. Tak ada pitih. Tak ada duit. Saya tu tegang. Oh, tak ada duit. So itu untuk adik-beradik. Kalau saya tak ada duit, saya kata, tak payah, tak ada pitih. Kan? Lain kali. Tapi kalau saya ada duit, saya bagi terus. Okey. Tapi sebenarnya orang yang paling awal kita kena bantu ialah adik-beradik kita. Setuju, Kalinda. Charity begins at home kan. Kita bantu mereka dulu apa yang kita boleh lah. Setuju. Okey, baik. Kita dah sampai di penghujung perbincangan sebenarnya. Banyak yang kita dah dengar kan. Tetapi kan, mungkin kepada Kak Linda sendiri, mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan kepada sama ada yang memberikan pinjaman itu ataupun orang yang nak berhutang ini, mungkin ada sedikit orang kata pesanan buat mereka. Tarik nafas dulu. Susah nak cakap sebab dalam situasi sekarang ni, nak sekarang punya situasi, memang ramai yang dalam kesusahan, kepayahan hidup. Semua orang tengah struggle. So, saya faham orang yang meminta dan saya juga faham orang yang nak memberi ataupun tidak memberi. So, macam gini je lah. Macam Amin cakap tadi kan, kalau yang berhutang, kena ada azam untuk bayar. Kepada yang memberi hutang, kita jangan bagi kita punya hati ni sakit menunggu-nunggu bila je nak bayar. Kita at one point kita kena redha. Kita membantu orang. Baik. Itu yang terbaiklah bagi saya. Okey, dan bagi Achong sendiri? Kepada yang dekat luar tu yang rajin sangat meminjam tu. Rajin Rajin sangat meminjam tu. Ayat tu. Tolong fikir-fikirkan bukan kau seorang aja yang susah. Mungkin ramai lagi orang yang susah yang betul-betul perlukan bantuan. Kalau kau rasa macam boleh survive lagi, tak perlukan bantuan nak pinjam, tak payah. So, perlukan yang, maknanya fikirkan orang lain lah. Okey, baik. Dan Encik Amin sendiri, mungkin Encik Amin boleh berikan pesanan pada masa yang sama, memberikan ingatan jugalah kepada mereka yang kalau tak bagi pinjam itu tidak mengapa. Tidak itu adalah satu jawapan yang boleh diterima dan harus diterima sebenarnya. No means no. Yes. Bagi yang nak berhutang, saya nak ingatkan, jangan biasakan diri berhutang. Once kita dah biasa berhutang, dia jadi syok. Jadi habit. So, jangan biasakan diri berhutang, apatah lagi alung ke even ahli-ahli keluarga. Untuk mereka yang diminta untuk berhutang, dia gini je. Kita ni sekarang kalaulah dimudahkan rezeki, kena ingat sebelum kita senang dulu, kita pun pernah susah. Jadi kalau orang minta dan kita yakin dia memang susah, dan kita tahu dia orang baik, bagi. Tapi kalaulah kita memang tahu, viral, satu kampung tahu dia ni kaki tak bayar hutang. Bahkan bila kita bagi dia hutang, dia pula memudaratkan diri dia pula. Belanja kan benda tak apa-apa. Haram kita bagi dia hutang. Sekian, terima kasih. Wow, saya kira satu konklusi yang cukup terbaik untuk perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Encik Amin Idris, Abang Achong, Kak Linda atas perkongsian pada hari ini. Dah luahkan semua. Dah. Saya rasa saya nak tahu. Harap yang buta tu tonton lah ya. Saya nak katakan yang kalau orang tu dah ikhlas berikan awak pinjam duit, awak jangan perbodohkan orang itu. Kalau dia minta duit. Betul. Dan kita nak baca komen terakhir dari rakan kita di Facebook oleh Nur Wirdayu Haji Syari yang berkata, saya pernah merungut-rungut sebab orang pinjam tak nak bayar. Saya marah sangat masa tu. Suami marah saya balik. Kenapa bagi pinjam kalau asyik berbunyi? Saya pun bising pada kawan-kawan. Akhirnya ada seorang menasihati saya, banyak ke orang tu pinjam? Jawapan saya, sebulan belanja dapur lah. Kalau tak bayar, miskin tak saya? Saya jawab tak. Kalau dibayar, kaya tak saya? Dan saya jawab tak juga. Maka kakak tu suruh halalkan aja. Kalau dia nak bayar, dia akan bayar. Maka dengan itu saya pun halalkan dan jiwa saya tenang, mulut saya. Kan tenang macam itu. Bagus. Sukalah konklusi ini daripada siapa tadi? Nur Wirdayu. Follow dia sekarang. Okey, baik. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI.
Jadi boleh pinjam 100 ke tak ni? Tak ada kan? Wanita hari ini. Wanita hari ini. Informasi peralihan monsun. Fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 19 September 2023 dan berterusan sehingga November 2023. Permulaan fasa ini menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula sejak 15 Mei 2023. Semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang kondusif untuk kejadian ribut peti yang lazimnya membawa hujan lebat berserta angin kencang dalam jangka masa yang singkat. Kejadian ini berlaku terutamanya pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di negeri-negeri di pantai barat dan pedalaman Semenanjung, Barat Sabah serta Barat dan Tengah Sarawak. Keadaan cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Orang ramai dinasihatkan untuk lebih berwaspada ketika tempoh ini dan sentiasa pekar dengan ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melalui laman web rasmi. Ya, itu dia visual yang sangat-sangat informatif dan seperti yang kita tahu bulan depan dah November, jadi kita akan memasuki monsun timur laut dan biasa kita dengar sediakan payung sebelum hujan. Jadi kita terus bersama dengan Encik Muhammad Syazwan Haji Muhammad Yatim untuk membantu kita hari inilah ya, selaku seorang jurulatih menyelamat Malaysia. Sihat Encik Syazwan? Alhamdulillah. Bertemu kembali kita. Okey, hari ini Encik Syazwan nak kongsikan dengan kita tentang menyediakan beg kecemasan ketika bencana. Seringkali kan Encik Syazwan, kita di Wanita Hari ini beritahu kepada penonton semua untuk sediakan beg kecemasan, sediakan beg kecemasan. Dan hari ini kita sangat-sangat bertuah sebab Encik Syazwan akan beritahu kepada kita beg kecemasan ni dalam dia kena ada apa. Alright. Okey. So basically bila kita bercerita tentang bencana kat Malaysia ni, kita mostly kita akan bencana banjir lah. So bencana banjir dan adalah sedikit gempa bumi dan tanah runtuh actually, sorry. So apa yang perlu ada dalam apa yang untuk yang kita perlukan adalah beg lah. Actually beg berkapasiti lebih kurang dalam 20 liter. Okey, so this normal bag lah. Mana-mana bag yang you guys boleh backpack lah. Mana-mana yang mudah di bag tu perlu kalis air ke apa-apa jenis bag? Okey, good to have adalah beg yang kalis air lah. Macam ini. Macam ni. Alright. So sekurang-kurangnya dia boleh jadikan pelampung untuk kita. Yes. So dia bila dia kembung, dia boleh jadi pelampung. So dia boleh kata barang-barang pun selamat dalam tu. Tak perlu nak macam contoh documentation yang kita perlu ada kan. Documentation yang penting tu tak perlu di apa nilah di plastikkan lah. Okey, baik. Jadi apa yang harus kita sediakan untuk dimasukkan ke dalam beg ini, Encik Syazwan? Okey, the first thing yang saya suka share adalah air lah. Makanan. Okay, so kita boleh bubuh air and then makanan ringan adalah makanan yang ready to eat. So basically beg ni kita boleh prepare ataupun kita boleh check. Kita dah prepare benda ni setiap tahun. So kita boleh check dalam setiap 6 bulan. So untuk pastikan makanan tu masih elok lah, tak expired. Tak expired. Sebab sekarang ni makanan makanan ready to eat ni terlalu banyak. Biskut. Yes. Janji boleh survive. Betul. Janji boleh survive kita dalam 3-4 hari paling tidak untuk sebelum kita diselamatkan. Okey, air settle, makanan settle, seterusnya Encik Syazwan. Yang paling penting adalah lamp untuk ketika di waktu malam lah. And then the ni another thing is first aid kit lah. Basic sekurang-kurangnya kita boleh untuk diri kita sebelum kita bantu orang. Baik, dan ini first aid kit yang saya kira sangat-sangat handy sebab dia kecil je, tak macam yang besar tu. Jadi pastikan kita perlu ada benda ni. Jangan ada je tapi dalam dia kosong ataupun dah expired. Ada tu dalam. Yang ni pun sama, konsep dia kena update setiap 6 bulan. So daripada segi ubat, apa yang kita personal medication, plaster, masih boleh melekat. Pastikan itulah. So seterusnya adalah one breaker ataupun dia pelampung. Saya suka share tambahan adalah kita boleh letak pelampung dalam tu. Sekurang-kurangnya bila kita tak ada beg kalis air, kita ada pelampung. Okey, baik. So this is pisau. Pisau. Dan yang kita ada dan kita boleh jadikan dia sebagai sumber api. Dia boleh jadi torch. So kita tunjuk sikit lah boleh. So dia just spark je. Spark. Okey, baik. So ini boleh jadi 2 in 1 lah. Baik. So no need to bring apa nama tu? Lighter ke. So kurang-kurang kita dah ada. Dan saya ada nampak walkie-talkie. Kena ada?
Ini kalau ada bagus. Okay, kalau good tak to ada, have. yes, good to have. Kalau Okey, tak baik. ada, Encik Syazwan dah ada beg ni, tapi nak tanya juga, musim-musim hujan ni, walkie-talkie sekali. Musim-musim hujan ni ada juga yang degil nak pergi camping lah, ni lah, Okey. ni lah. Pergi kawasan berair, tapi pantai. bukan nak kata tak boleh, tapi nak tanya sesuai ataupun tidak sebenarnya. kalau untuk hujung-hujung tahun di Malaysia ni, iklim di Malaysia ni, kita sarankan you guys buatlah kira kata study dulu. Weather forecast, tentang weather forecast apa benda semua, tetapi tidaklah digalakkan untuk pergi. Which is kalau kata kita tak ada orang kata daripada kata experience person ataupun orang yang berpengalaman. Sebab nowadays kita terlalu bawa suka orang kata parent mesti suka bawa anak pergi camping. Pergi masuk hutan. So benda-benda yang tu kalau boleh untuk hujung-hujung tahun ni kita elakkanlah. Okey, baik. Betul. Dan okey, beg kecemasan kita dah siap ni, kena masuk juga ke? Yang ini adalah benda yang Optional tambahan lah. optional. Okey, So yang ni the last thing is tali lah. Okey, must to tali have. ada. Ini wajar. Ini tali ni sekurang-kurangnya apa jenis tali. Okey. Sekurang-kurangnya kita boleh ni lah. Baik, kiranya kita punya beg kecemasan ni dah siap. Dan soalan saya yang seterusnya ni, adakah kita perlu berapa banyak beg kecemasan perlu disediakan untuk satu isi rumah? Dan yang terdiri daripada berapa orang? Saranan saya satu orang satu beg. Saranan saya sekurang-kurangnya sebab kadang kita prepare bila kita prepare satu beg untuk 3-4 orang, kadang-kadang kita terpisah ke, kita tak tahu. So better is one bag is one person. Betul, kalau kita ada banyak beg pun, kalau ada orang yang memerlukan, kita boleh tolong bagi pinjam sementara kita ada beberapa. Termasuk untuk kanak-kanak ya? Termasuk untuk anak. Okey. Baik, Encik Syazwan, saya pasti yang menonton sekarang ini telah mendapat orang kata basic information. Tapi kalau mereka inginkan lebih lagi maklumat, apakah alamat Instagram Encik Syazwan? Boleh pergi ke Facebook saya muhammad.syazwan.my. Ada di bawah. Okey, dia tertera. Cik Syazwan macam lupa. Okey, baik. Nampaknya Sugi pun dah bersedia. Macam nak pergi camping lah Sugi. Saya dah bersedia. Dan terima kasih kepada Cik Syazwan atas perkongsian pada hari ini yang saya kira sangat-sangat bermanfaat kepada anda. Ambil tahu, peka dan cakna tentang beg kecemasan yang perlu kita sediakan. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Pergi cari beg sekarang. Wanita hari ini, wanita hari ini. Okey, terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Kami harap dari awal sehinggalah penghujung ini anda sudah pun mendapat pelbagai informasi dan terima kasih juga kerana anda sudi berkongsi komen-komen anda di Facebook WHI. Betul. Teruskan memberi sokongan anda kepada wanita hari ini. Follow kami di pelbagai akaun platform social media yang kami ada. Dan itu saja perkongsian kita untuk hari ini. Esok kita akan kembali di hari Selasa dengan menu kerang. Awak suka kerang tak? Dia punya keterujaan. Esok kita kembali. Suka kerang tak? Saya tak makan kerang. Betul juga ya. Awak suka ke? Saya suka kerang. Terutamanya kalau letak dalam char kway teow ke ataupun dalam mi kari ke. Okey. Saya rasa penonton sekarang ini dah pun terliur kerang sedapnya dalam char kway teow tu Yana. Jadi esok jangan lupa temu janji kita jam 12 tengah hari. Kalau nak beli kerang hari ini, beli, simpan siap-siap. Esok masak sekali dengan tim WHI. Lepas tu kongsi gambar di laman Facebook kami. Okey, baik. Untuk hari ini kami undurkan diri terlebih dahulu. Stay safe semua. Assalamualaikum. Bye. Jaga diri. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini